Waalaikumsalam Ustaz Ahmad. Dan kemudian lepas bayar Isya sebentar lagi dijemput semua ke rumah dia di Taman Zakamenda ni, belakang kedai ni, bukan di sana, di sini. Itu baca Yasin, tak ada nak masuk rumah. Nak masuk rumah tak ada kuat, nak masuk rumah. Dia minta semua dan pergi rumah dia, baca Yasin lepas semayang Isya sebentar lagi. Sekian, terima kasih. Ya, Ustaz. Ya, jemput tu ya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala masih dihidupkan sebagai seorang yang beragama Islam sehingga ke hari ini, dan kita berharap keislaman dan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah terus sehingga esok kita menghadapnya di dalam syurga dengan izinnya insya-Allah. Jadi malam ni kita sambung terus kitab Idahul Bab. Kita sambung berkaitan perbincangan pada minggu lepas yang kita bincang berkaitan orang-orang fasik. Ada beberapa keadaan orang-orang fasik yang telah kita bicarakan, dan pada malam ini kita sambung lagi yang disebut sebagai orang munafik ni, dan berbuka puasa pada bulan Ramadan dengan tiada musafir dan tiada uzur. Orang yang sentiasa meninggalkan tuntutan kefarduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu Ramadan ini wajib. Nak pula tak ada langsung gambaran ataupun tanda-tanda yang seseorang itu sedang berpuasa. Ketika dia berada seorang diri di rumah, ketika dia berada seorang diri dalam kereta, dia boleh buat, dia boleh makan. Sagi masa orang nak buka puasa, dia lagak macam mana orang letih berpuasa. Orang kayuh pi pekanak, dia pun kayuh pi pekanak juga, sama. Tapi ingat, kalau perbuatan tadi dia berpura-pura, hakikatnya dia tidak berpuasa. Tidak berpuasa Ramadan tanpa ada apa-apa sebab yang dibenarkan untuk dia berbuka puasa. Maksud buka ni apa? Kena tutup dulu, bangun awal-awal subuh tu dia tak makan apa dah. Dia tutup dulu. Mula-mula saja terbitnya fajar, dia dah tak makan, tapi sengaja dia buka. Buka dengan makna apa? Bukan pada waktunya, belum azan maghrib lagi. Maka perbuatan orang yang tidak berpuasa Ramadan dengan sengaja dituduh, disebut, dikatakan ia itu adalah orang-orang yang fasik. Kemudian lagi apa ciri orang yang fasik ini? Dan lari daripada berperang dengan kafir. Ada satu pertandingan, ada satu perlawanan, ada satu jihad sabilillah.
Dia dikehendaki mempertahankan agama Islam. Dia dikehendaki mempertahankan maruah Islam. Tapi pada masa itu dia lari daripada medan perang untuk menewaskan golongan-golongan kafir tatkala berbaris saf serta syaratnya dua ganda. Maknanya di sini, kalaulah dia lari tadi dengan bentuk upaya tidak ada, tidak mungkin dan tidak mampu, yang tadi agama pun tak suruh kita sengaja membinasakan diri. Tapi dalam keadaan dia mampu berdepan dengan musuhnya tadi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, bersama kawan-kawan yang lain, tetapi kerana dia takut kepada pemerintah yang kufar, dia takut kepada pemerintah-pemerintah yang zalim, dia enggan berada dalam barisan yang sama untuk menewaskan orang-orang kafir. Maka orang macam ni juga disebutkan sebagai orang fasik. Wal'iyazubillah. Dan yang seterusnya yang disebut sebagai golongan fasik ni apa? Jangan buat benda-benda ni tuan-tuan. Merampas dengan tiada sebenarnya. Dia mengambil hak orang bukan dengan jalan yang sepatutnya diambil. Ketika mana Nabi Allah Musa alaihi salam tanya kepada Allah, macam mana Allah Ta'ala ni menentukan satu-satu peristiwa kepada hamba-hambanya, maka Allah menyuruh Nabi Musa tunggu dan lihat siapa yang akan datang pada perigi. Bila tunggu-tunggu, datang seorang lelaki dalam keadaan berkuda dan dia minum air perigi tadi, meninggalkan uncang. Nabi Musa nak pergi tegur, tapi ingat ini pesanan Tuhan. Maka datang pula orang yang kedua yang mengambil uncang tadi. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, apa hikmah di sebalik peristiwa tadi? Kita nak kaitkan dengan merampas hak, tapi kita kena ingat bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala sesuatu itu memang tepat. Kita hairan pasal hari ni kita masuk dalam kereta, kita beli satu makanan, tiba-tiba makanan yang kita beli tu tumpah, satu pun tak masuk dalam perut. Kita menung mai, rupanya kita kacau satu harta anak yatim. Tuhan ambil. Itu yang kita maksudkan tu. Peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa tu. Rupa-rupanya yang meninggalkan harta tu, dia adalah mengambil harta kepada orang, waris kepada orang yang mengambil harta pula. Yang itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala susun. Kemudian di antara golongan lagi yang disebut sebagai orang-orang fasik ini, apabila ia menegahkan zakat. Bukan takat dia tak bayar zakat, dia menegah pula, dia tak bagi orang bayar zakat. Dia kata tak sah duk bayar zakat lah, bagi kat aku pun tak apalah. Jadi juga walaupun kita kata dengan tak cukup syarat, dia menegahkan zakat. Sedangkan zakat ini sebagai sumber dalam keuangan, dalam pentadbiran negara Islam. Jadi perbuatan seseorang yang menegahkan zakat juga di antara perkara-perkara yang boleh menjadikan ia terlibat dalam dosa besar dan menjadi ia sebagai seorang yang fasik. Kemudian apabila ia mendustakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua sudah maklum, dia pi kata hadis yang Nabi tak kata. Yang tu kita semua sudah maklum. Orang tadi tu dia berdusta dengan ucapan Nabi. Cumanya kita terlupa satu lagi kaedah. Hak Nabi kata, dia kata yang tu bukan Nabi kata. Yang tu pun sama juga. Kita kata hadis ini adalah hadis, cuma dia tak sampai kepada martabat hadis-hadis sahih. Tapi dia masih lagi bukan hadis maudhu', bukan hadis yang direka-reka. Maka jalan ulama ni dia berjaga sehingga bila baca hadis dia akan sambung ujung, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah bahasanya kata lebih kurang lagu itulah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tak mau nak kait benda yang kita tak dengar sendiri, tak lihat sendiri. Ini adab daripada para alim ulama. Termasuklah sesuatu yang Nabi kata, kita kata tidak,
sesuatu yang Nabi tidak kata, kita kata Nabi kata. Orang macam ni melakukan satu lagi dosa besar dan boleh membawa kepada fasik. Dan orang yang melakukan dosa besar dan fasik ini apa? Menderhaka akan dua ibu bapanya. Bila seorang tu menderhaka kepada kedua ibu bapa, kita tanya, kenapa anak-anak derhaka kepada ibu bapa? Maka ulama memberi jawapan, kebanyakannya sebelum anak-anak menderhaka kepada ibu bapa itu dahulu yang menderhakai anak-anak tu. Sebab itulah bila kita jadi ketua keluarga, kita jadi mak, kita jadi abah, kita jangan menderhakakan kepada anak-anak kita. Apa jalan yang disebut oleh Nabi SAW? Di antara perkara orang-orang yang menderhaka kepada anak-anak, mak ayah empak dulu derhaka kepada anak dia. Ingat tak? Yang pertama, apabila bapa tadi gagal mencari ibu yang terbaik kepada anaknya, maka bapa itu dulu derhaka kepada anak. Dia pergi kahwin sewenang-wenangnya dengan orang perempuan yang tak jaga aurat, yang tak jaga hukum, yang tak takut Tuhan, tak beribadat, tak semayang. Dia jadikan kawan itu sebagai ibu kepada anak tadi. Dia dulu yang derhaka kepada anaknya. Pertama, sebab itulah kita bincang soal perkahwinan, supaya kita menikah ni maksud kita untuk mendapatkan zuriat. Pasti di kalangan kita kaum lelaki bersetuju, andai kata ada peraturan, ada hukum yang menyatakan tidak haram untuk berzina, tidak haram jalan tersebut untuk mendapatkan anak, maka pastinya ramai di kalangan orang lelaki buat apa kita nak menikah. Sebab apa tuan-tuan? Kita menikah ni maksud kita satu ya, untuk mengawal nafsu, untuk menambah zuriat Nabi SAW. Cumanya bila kita niat dengan bagi elok macam ni, tiba-tiba dapat isteri yang langsung tidak membantu kita dalam nak membina satu perjalanan menuju ke syurga Allah. Pasti perik perjalanan tadi. Kita sanggup, kita kata apa? Aku tak mau berzina, aku nak zuriat, aku sanggup nikah. Tiba-tiba dapat isteri yang langsung tidak membantu, duit habis sama saja. Tuan-tuan kena ingat, ini di antara jawapan. Ini bahasa nak jawab kepada orang perempuan, supaya orang perempuan ni lebih taat kepada lelaki, kepada suami. Sebab sekarang ni banyak-banyak tempat, banyak-banyak keadaan mahkamah lah mana suka hanya membela orang wanita. Seolah-olah di mana pembelaan kita sebagai seorang lelaki. Di zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat semangat pergi perang. Pasal Nabi memang tunjuk jalan kepimpinan itu, ketuanya adalah lelaki. Bukan sikit-sikit kita nak rujuk kepada perempuan, sikit-sikit nak balik pada perempuan. Jangan. Perempuan itu pembantu, membantu kepimpinan suami orang lelaki. Sebab itulah apa-apa perkara yang berada di rumah, isteri jangan langsung buat keputusan. Isteri jangan langsung buat tindakan dengan membelakangkan jawapan kenyataan daripada suami. Kena ingat, suami wajib ke atasnya memberi nafkah. Nafkah yang seorang suami bagi semuanya nafkah yang halal, nafkah yang elok, nafkah yang baik. Maka menjadi tanggungjawab seorang isteri untuk melayani suami tadi dengan jalan yang jauh lebih elok. Sebab apa? Tubuh yang sama untuk suami, tetapi nafkah yang berbeza untuk isteri. Tuan-tuan boleh faham maksud saya tu? Suami masih lagi menyintai isteri tadi, maka isteri wajib jangan bermasam muka walau seketika dengan para suami. Ini kena ingat. Supaya apa?
jangan kita yang isteri ni perempuan tidak membantu suami nak mengembara menuju mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nombor satu, antara bapa yang derhaka kepada anak bila gagal cari perempuan yang terbaik untuk anak tadi. Nombor dua, apabila dia dah dapat anak tadi, dia gagal memberikan nama yang terbaik untuk anak tu. Dia hanya mengselak kamu sahaja, tengok makna semata-mata, tanpa melihat dari satu sudut kesesuaian, keserasian dan keutamaan pada nama yang sepatutnya dia beri kepada anak. Maka kita kena ingat, apa-apa jalan pun yang dilalui oleh umat manusia sekarang ni mestilah bersumberkan ilmu, termasuklah dalam adab cara untuk memberikan nama kepada anak tadi. Sebaik pada hari yang ketujuh kelahirannya, maka kita namakan ia pada hari itu. Kalau dia beranak siang, siang itu siang yang pertama, cukupkan sehingga 7, pada siang yang ke-7 itu berikan nama. Kalau dia beranak malam, tidak ada siang lagi, maka tidak ada hari lagi untuknya. Esoknya siang, 1 yang pertama, cukupkan 7, itulah 7 untuk pemberian nama untuknya. Inilah yang digariskan oleh para alim ulama, beberapa peraturan agar bapa tadi jangan menjadi derhaka dengan meletakkan nama sewenang-wenangnya kepada anak tadi. Jadi jalan dia macam mana? Carilah alim ulama yang tahu apa-apa rahsia, apa-apa intipati fadilat ketika pemberian nama. Nah, yang mana yang tak tahu, yang tak mahir, cukup jawab wallahu a'lam, jangan tanya saya. Memang nama ni kita boleh bubuh belaka, nama nak pergi sedap pun ada, nak pergi nampak Arab pun ada, nak pergi nampak Sepanyol pun ada, macam-macam nama. Tapi ingat, bila kita tak ada kemampuan dalam nak mencari kesesuaian, keserasian dan keupayaan nama tadi, sebagaimana pernah dibincangkan oleh para alim ulama dalam ilmu membahaskan soal nama, ilmu ru'yal ain, maka orang yang belajar saja yang mampu untuk memberikan nama, mencontohi nama-nama yang terbaik yang sesuai untuk mana-mana kanak-kanak dan bayi. Itu ingatan yang kedua, supaya bapa tadi jangan jadi bapa yang derhaka. Yang ketiga, bapa yang derhaka apabila ia gagal memberikan nafkah secukupnya kepada anak, sampai anak lapar pedih perut sebelum tidur, sampai terlena dia tu. Kita tengok, bukan kata susah, tak susah. Telefon duk top up sedia, handset duk top up sedia, kiri kanan ada saja tengok barang-barang mewah kat dia. Tapi anak duk kepit perut, lapar. Anak sakit dia biar. Anak nak belajar dia tak bagi. Ini bapa yang tidak menjalankan nafkah yang sempurna kepada anak tadi. Maka sebab yang ketiga, anak tadi akan menjadi anak yang derhaka. Maka bapa itu janganlah persoalkan kenapa anak aku derhaka. Terlebih dahulu dia persoalkan diri, kenapa aku jadi bapa yang derhaka. Sebagaimana nanti kalau dibakar di neraka, jangan tanya Tuhan, kenapa bawa masuk aku dalam neraka? Tetapi tanya sekarang, kenapa aku tidak beriman kepada Allah? Kenapa aku melakukan hukum dengan sewenang-wenangnya, tidak ikut sepenuhnya, mengambil hukum sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanya sekarang supaya kita berupaya untuk mengubah sebelum habis nyawa, dihisap di padang mahsyar, masuk neraka. Masa tu jangan soal dah. Macam mana ayah tadi tu, jangan soal, bakpalah mu hantar aku rumah orang tua-tua. Cek pi balik, rupanya masa dia bela anak tu, masa kecil, dia tak pernah dukung pun. Dia hanya tak jalan duit.
Tak dalam dia pun bukan dia yang kocak, dia bagi karen kocak. Karen kocak anak. Dia tak buat apa-apa dengan anak. Esok anak hantar balik pejabat kat ni di rumah tua-tua, bagi orang tua-tua kocak dia balik. Setimpal lagu mana hang tak mau jaga anak sebaik mungkin. Hang tak kendong anak sebaik mungkin, tak pernah jaga anak sebaik mungkin. Esok sama Allah Subhanahu wa taala akan balas kepada orang-orang yang tidak menghargai pada setiap pemberian Allah, termasuklah berkaitan dengan anak ni. Supaya kita tahu hubung kait di antara anak yang derhaka atas daripada bapa yang tidak bertanggungjawab. Saya sebut dah banyak kali, bila anak derhaka kepada bapa, kerana apa? Kerana anak melihat ibunya derhaka kepada suami. Suami derhaka kepada mak ayah dia dan mertua dia. Mertua dia balik marah cucu dia. Cucu dia kata kat mak dia. Mak dia kata kat pak dia. Pak dia kata kat tawan. Tawan kata balik kat cucu. Pusing yang itulah sampai ke kiamat. Hidup dalam keadaan berpecah belah, berkelahi, bergaduh. Maka kitalah kena jadi orang pertama stop di situ. Anak derhaka kepada mak dia derhaka ke kita, kita stop dah. Jangan kita bawa sikap yang sama, pi derhaka pula kat mak ayah kita pada mertua kita. Jangan. Kita berhenti di situ. Supaya start daripada mertua tadi, bersih balik mai ke cucu, cucu naik taat balik pada mak dia taat balik pada kita. Kita suburkan balik keluarga yang kita bina punya letih itu. Punya susah payah kita ambil dia, jadikan isteri, kita dapat anak dengan anak, bina keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Biarlah kita bersungguh-sungguh sehingga kita pejam mata, kita tengok keluarga kita hidup dalam keadaan bahagia. Ini yang kita nak tuan-tuan, supaya jangan jadi daripada golongan-golongan yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Sambung dia pun sama juga, daripada golongan-golongan yang memutuskan rahim. Maknanya apa? Sesama keluarga bergaduh, dengan jiran tetangga terlalu baik. Saya pun kadang harulah dengan kita ni yang tak berapa nak faham. Kita kalut nak belanja kawan sekerja, kita kalut nak bagi duit kepada orang yang kita baru kenal 2-3 hari. Sedangkan adik-beradik kita ada duit ke tak ada duit kita tak tanya, lapak ke kenyang kita tak tanya, susah payah kita tak sembang. Buat apa jadi macam ni? Cuba seminggu sekali telefon adik, seminggu sekali telefon abang. Macam mana abang hari ni? Duit cukup tak? Saya pun tak mewah sangat, tapi ada lebih. Kalau abang tak cukup, habaq. Sebab kita kata lagu tu sebagai peringatan untuk diri. Hari ni aku duduk di atas. Mungkin satu masa nanti aku duduk di bawah. Abang tu lah yang nak telefon aku, adik tu lah yang nak telefon aku balik. Yang ni keluarga yang saling bertegur sapa. Jangan pula mak ayah tu mendidik anak dengan membezakan anak sulung dia sayang, nombor 2 dia tak berapa sayang. Yang ni cukup silap pendidikan seorang bapa, seorang ibu. Memilih kasih dalam mendidik anak. Jangan tuan-tuan. Nak beli barang bagi sama-sama dapat, bahagia sama-sama, elok sama-sama. Jangan letak perbezaan. Supaya apa? Kalaulah diletakkan perbezaan, mengakibatkan berlakunya persaingan yang tidak baik di antara adik-beradik. Bila tak bagus bersaing, hang tak mau jadi macam kau, hang tu masuk you dah. Hang tak mau jadi tu. Dia seronok dah tepuk tangan, hak adik kena marah. Tukar macam penghinaan tu kepada semangat. Kak, hang dah masuk you, hang tolonglah adik bagi PU sama dengan hang. Pi tolong adik. Adik tu pun dah mula gemuk semangat tu. Bukan dengan jalan merendahkan orang yang lemah, adik-beradik yang lemah. Jangan. Kalau buat macam tu, bukan nak bahagia. Teruk lagi ada. Tak apa, adik tu nak tolong dia, nak angkat, nak pergi. Tak, hang tak pegang aku. Saya kau hang pegang aku. Hak macam tu pun ada juga. Dia sendiri, mak ayah tu sendiri nak bagi adik-beradik tu pecah. Jadi kita yang hidup dalam keluarga yang mak ayah kita jaga adik-beradik dengan elok ni, syukur tuan-tuan. Sebab benda ni berlaku. Bila berlaku, saya kira jumpalah di rumah tua-tua, di rumah kanak-kanak, jumpa di penjara, jumpa di pusat santi. Hak tu semua hak pecah tu. Pecah tu apa? Sebab daripada awal mereka bina hidup tanpa merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itulah puncanya. Tapi bila daripada awal mereka ikut apa yang ditentukan oleh Nabi SAW, pasti
kebahagiaan itu akan dapat. Perkara payah tak usah duk fikir tuan-tuan. Kita fikir benda paling mudah ya. Kita duduk di rumah, anak menantu balik, cucu pun dah ada. Azan subuh. Berapa orang tok orang pi kejut cucu? Tak payah kacau lah, cucu nak tidur. Yang tu dah lemah dah. Kita dah suruh cucu kita tinggal Tuhan. Patut kata bangun. Kalau hang nak balik rumah tok wan, hang jangan tinggal semayang. Hang jangan buat masuk dosa hang dalam rumah tok wan. Buat jadi lagu tu. Biar depa bersiap sedia nak balik rumah tok wan, mau kemas agama. Depa rindu kat tok wan, depa akan rindu kepada agama. Yang tu cara dia. Bukan kita membelakangkan agama. Depan mata tok wan tak mau tengok apa pakai tudung jarang-jarang lagu ni, tak pakai sikit ni tak mau. Tok wan nampak hampa sakit dengan tok wan. Biar hampa sakit dengan tangan tok wan, pada hampa nak sakit besok depan Tuhan. Buat lagu tu. Ajak anak, ajak cucu reti agama. Barulah kita boleh bina keluarga ni dalam keadaan yang mawaddah, yang sakinah, tenang, bahagia, seronok. Ini tuan-tuan. Allahu akbar. Kita sama-sama nak cari kebahagiaan ini. Kemudian lagi, apakah perkara-perkara dosa-dosa besar yang kita sebutkan boleh menjadikan seseorang itu fasik? Khianat pada sukatan dan timbangan. Ini peringatan kepada orang-orang yang berniaga, ahli perniagaan. Nah, dia sepatutnya suka nak buat nasi goreng, sepatutnya satu pot dipibus setengah. Nasi lemak patut buat satu pot, dia pibus setengah. Ikan timbang patutnya ada bagian-bagian, dia tipu pada timbangan, dia ejah timbang. Yang ni nak untung sikit sangat. Tapi percayalah, satgi nak habis duit tu rata cerak dia satgi. Tak ada nak masuk di rumah, duit tu jatuh lagu tu ya. Dia beli biskut baru kat anak, abah biskut orang curi. Itulah Tuhan kutip balik, Tuhan kutip balik bagi ke orang lain. Punya penat kerja, abah ni abah nak balik makan nasi di rumah ni, tak nasi. Dia pun tak nasi. Balik mai lena. Nasi tu apa? Basi, buang. Esok pula telefon ni, sakit tak nasi. Lena. Pasal apa tu duk kerja basi nasi dalam tu? Pasal Allah kata rezeki hang tak berkat. Sebab hang menipu ketika mana bekerja, ketika mana berniaga. Itu cara Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia kepada orang yang cuba nak melakukan kemaksiatan, kerosakan atas muka bumi. Janganlah beringat pada diri masing-masing. Dan lagi apa lagi perbuatan orang-orang yang boleh disebut sebagai orang fasik, orang yang melakukan dosa besar ni, apabila ia sembahyang dahulu daripada waktunya dengan sengaja dan takhirkan hingga keluar waktunya. Dia tak sembahyang bagi cun dengan waktu. Anak abang kata apa ni? Dia tak kisah waktu. Dia abang kat Tuhan, aku sembahyang juga maghrib pukul 9. Sembahyang juga, bukan tak sembahyang. Orang habak sehari ni nak pergi main bola awal, asal tak masuk lagi, dia takbir dah sini awal pasal nak pergi main bola awal. Orang jenis semayang bukan kata tak bagus, tapi buat kerja yang tak bertepatan dengan hukum Tuhan, yang ni pun tak betul. Jangan kita pakai lagu ni. Orang yang melakukan mana-mana perbuatan dengan jalan sewenang-wenangnya peraturan diri sendiri, jangan, itu salah. Kemudian apa lagi? Apabila seseorang itu lupa akan Al-Quran, kemudian daripada dihafazkan dia hafal dah Quran, hafal 1 juzuk pi 2 juzuk sampai ke 5 ke 6, lupa, buat tak peduli. Hafal itu pun sebab apa? Sebab nak periksa ya. Sebab ada exam saja nak jawab, habis jawab dia lupa. Dia buat Quran ni lagu dia baca majalah, lagu dia baca novel. Dia ambil apa-apa yang penting, yang tak penting dia tok ke tepi. Orang lagu ni fasik. Jangan sewenang-wenangnya. Dia kata kalau lagu tu ustaz senang lagi, tak hafal. Tak hafal itu dah terang-terang hang fasik, hang jauh daripada Quran. Dah terang dah. Yang ni baru jadi fasik. Tu hang dah memang tak mau dah dengan Quran, tak mau menjinak dengan Quran. Cumanya peringatan kepada diri kita, mana-mana orang yang berjaya menghafaz sebahagian kecil ayat-ayat Al-Quran, surah-surah lazim, ayat-ayat ringkas, maka selalulah mengulang supaya hafalan tadi tidak dilupai. Itu tuan-tuan. Seterusnya, apa lagi benda dosa besar? Ni dia ni. Jima isterinya pada ketika haid. Dosa besar. Isteri dia tengah haid, dia pergi jima isteri dia.
Bukan takat dosa tuan-tuan, dunia pun tak elok, akhirat kita tahu kata dosa, benda tadi buat benda yang Tuhan tak suka. Tapi dunia pun penyakit tu ada, buat perkara yang tak sepatutnya. Suami kena bijak, kena tahu mengawal diri, mengawal nafsu. Sebab saya kata menikah ni bukan semata-mata sembang tentang nak puas nafsu diri semata-mata. Nak berseronok, nak istimtak tu memang kita ada keinginan, tapi larangan keras, jangan memasukkan zakar ke dalam faraj ketika faraj dalam keadaan kotor, dalam keadaan haid. Yang ini yang disebut supaya jangan menjadi seseorang yang tak peduli apa hukum, asalkan keinginan nafsu dia tercapai. Yang ni jangan. Kena banyak-banyak sabar. Isteri pun kena sabar, suami pun kena sabar. Yang ni jalan dia tuan-tuan. Supaya apa? Jangan jadi orang yang melakukan dosa besar dan boleh bawa kepada fasik. Yazubillah. Dan lagi apa lagi orang fasik ni tuan-tuan? Apabila ia makan dan ia minum pada bejana bekas daripada emas dan perak. Dia nak abang kata dia kemah. Dia nak minum pun rumah dia ada cawan ke, pinggan ke, mangkuk ke, semua daripada emas. Daripada emas perak, orang hebat-hebat. Nak tunjuk kesombongan. Dia bukan pakai perak ni, dia guna. Maka ini jalan orang fasik, orang sombong. Sebagaimana peringatan yang Allah tunjuk kepada sepupu Nabi Allah Musa alaihi salam. Siapa dia? Qarun. Allah beri azab kepadanya atas kesombongannya. Kerana apa? Perkara yang sepatutnya sebagai perhiasan, tapi dia menggunakan dengan jalan kemewahan, bukan dipakai pada badan dia, tapi dia guna sebagai alat-alat, jadi bekas, jadi bejana. Dan juga perkara yang tak boleh khusus kepada orang lelaki, memakai emas dan sutera bagi orang lelaki. Ini memang tak boleh. Kalau perak itu ada kebenarannya, boleh, ada sumber tu boleh, supaya jangan melebih-lebih. Emas tak boleh pakai, hanya khusus untuk orang perempuan. Sutera tak boleh pakai. Cumanya ada khilaf perbincangan para alim ulama, sutera dibolehkan kalau untuk maslahah dalam berperang. Ada taktik ataupun ada muslihat apa yang dia nak bagi dalam perang, supaya nampak kalau dia pakai sutera ni nampak dia lembut, musuh pun nak main serang pelan, rupanya dia gagah, pakai baju ya sutera tapi kuat. Iaitu muslihat. Tapi ada lagi hujah-hujah yang perlu diteliti untuk seseorang lelaki itu menggunakan emas dan sutera. Ya. Ya. Gigi emas macam mana? Semua emas tak boleh kecuali pisang emas. Pisang emas tak boleh lah. Sagi pakat tak mau makan pula pisang. Aku mengaji semalam tak boleh emas. Kalau emas betul tak boleh. Kalau emas betul tak boleh menggunakan. Dia hanya ni, kalau kata perempuan pun tak boleh, bukan kata lelaki saja. Sebab perempuan ni hanya boleh untuk memakai, bukan untuk menggunakan macam tu, untuk pakaian dia saja. Yang ini kita sebut ni supaya apa? Kita nak selamat diri, jangan jadi sombong dengan menunjuk-nunjuk kemewahan tadi. Pasal emas ni dia ada kualiti dia. Dia tak senang luntur. Harga dia semakin naik, semakin meningkat. Dia ada maruah dia. Jadi di situ ada kesombongan. Kalau seseorang itu pakai spek mata, dia buat pinggan mangkuknya, dia buat cebok dia nak mandi, dia buat tikar dia nak jalan, semua daripada sutera. Sombong itu. Sombong ini bukan dalam jalan syariat agama. Dan apa lagi tuan-tuan, orang yang boleh bawa kepada fasik ni, apabila ia meninggalkan, yang ni pun kita kena berhati-hati. Banyak juga takut terlibat. Apabila ia meninggalkan menyuruh dengan ma'ruf dan tegah akan mungkar. Beberapa orang kita ni berani tegur orang, jangan buat salah. Kita tahu dia tak pergi sembahyang Jumaat, kita tahu dia tinggal puasa, kita tahu dia tak tutup aurat. Tadi masa kita mai tadi, kita nampak tak perempuan tak pakai tudung? Banyak tak tadi kat Taman Zagan Mela? Kita lalu lagu tu ya. Bukan nak buat adik tak pakai tudung tu berdosa. Berapa orang boleh sebut tu? Kita dah jadi biasa dah benda tu. Ni dia tuan-tuan ni. Apabila meninggalkan menyuruh kepada kebaikan dan kita mencegah daripada kemungkaran, tak buat yang tu dosa, tak buat yang tu fasik. Ni tuan-tuan, kita kena latih diri memperbetulkan.
Bila kita betul dia jawab, alah Pak Long duk tegur orang Pak Long tu bukan betul sangat, maka kita balas cepat-cepat. Masa aku tak betul tu hang tegur aku balik. Lah ni tengah hang tak betul aku tegur hang. Cakap betul kat dia. Esok hang nampak aku tak betul hang cepat-cepat mai tegur aku. Baru dia tengah tu dia diam lah. Bukan kita nak sebut siapa menang siapa kalah, tapi supaya dia tahu kita tegur dia menjadi tanggungjawab kepada kita. Esok-esok kita salah, dia tegur kita pula, tanggungjawab pada dia pula. Nah ini maksud kita jelas, agar kita jangan jadi orang fasik, meninggalkan perkara-perkara yang sepatutnya yang baik kita suruh, yang mungkar kita cegah, kita larang. Dan apa lagi tuan-tuan? Dan mengambil upah pada hukum supaya memenangkan dia, yakni apa? Orang yang rasuh, orang yang buat perkara muslihat dia dalam satu-satu hukum, dalam satu-satu keadilan. Dia menggunakan kelebihan dia, keupayaan dia. Istilah kita lah ni zaman moden kata apa? Dia guna kabel. Nak kerja pun kabel, nak boleh kabel manjang. Sampai orang yang sepatutnya dapat tak dapat. Yang sepatutnya jadi doktor tak jadi doktor. Sebab apa? Hang ada. Sepatutnya jadi polis tak jadi polis. Kenapa? Kerana hang ada. Dia guna kabel. Yang ni pun tak mau, dari sudut agama tak dibenarkan. Apa lagi tuan-tuan? Dan jenis orang yang suka mengadu-ngadu. Dia suka duk pelagar orang, suka duk bawa permusuhan. Dia pi kat kawan ni, dia kata kawan ni kata. Dia pi kat kawan tu, dia kata kawan tu pula kata. Dia jadi duk pelagar, duk bertemu orang. Yang ni tak dibagus, tak dibenarkan dalam agama. Dan apa lagi perkara yang bawa pada fasik? Apabila dia makan babi, makan khinzir. Sengaja dia makan, tak tahu ni cerita lain lah, tak tahu daging tu ada babi, tak apalah. Duk abang tu, daging tu ada babi. Babi apa ni sedap. Dia lagi makan. Yang tu dia sengaja, dah jelas dah. Kata benda tu dah ada daging babi, tak boleh. Jangan, ini semua boleh bawa kepada dosa besar. Sebab Allah kita meringankan hukum agama. Apa lagi tuan-tuan? Apabila membakar binatang yang hidup. Ustaz, ada ke orang bakar binatang yang hidup? Rengga duduk di pokok, tebuan duduk di pokok. Dia cucuh api kat seorang kabak tu dia. Buang hang tahu aku siapa? Ni jawab dia. Malaikat kata balik, lah ni aku pun tahu hang siapa dah. Hang fasik. Hang bunuh orang dengan api. Hang bunuh makhluk dengan api. Yang boleh membinasakan dengan api hanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Kalau gitu ustaz, tak apalah, saya tak buat dengan api, tapi saya buat dengan ayak. Buat apa? Tikuih lah ustaz, saya celup dalam sungai tu geram. Serupalah duk siksa buat apa lagu tu. Mana boleh buat macam tu? Tak boleh. Agama dia tak mau bawa benda-benda penyiksaan macam ni. Ingat jangan membakar binatang yang hidup, tak boleh. Ustaz, bakar dengan apa ustaz? Takkan bakar dengan ayak. Bila sebut bakar dia dengan api lah. Sekejap lagi ni ada kain atas meja, bagi basah ustaz. Nak bagi basah dengan apa tu? Takkan nak tanya lagu tu. Bagi basah dengan ayak lah. Bila bakar ni tak ada apa perkataan api. Dia kata dalam kitab sebut, dan membakar binatang dengan yang hidup. Dia tak sebut apa api ustaz. Bakar tu api lah. Itu bahasa bagi kita mudah nampak. Lagi apa lagi tuan-tuan? Dan nak bakar ni, kita nak bakar untuk apa? Untuk kita makan. Serupa seolah-olah kita tak bagi dia mati dulu. Orang tua-tua dulu kalau ikut ikan pun kita goreng hidup-hidup lagi sedap. Nak pakai logik kita ni kan? Tapi dah tua-tua dulu sebut macam mana ni, ketuk dulu, puk, bagi dia sengap, bagi dia mati dulu. Pasal itulah tak mau kita buat dia dengan api langsung. Macam kalau soalan tadi ni, boleh jadi dia bukan dengan api langsung, dia hanya dengan minyak. Tapi kalau bakar betul, macam kita ada buat panggang bakar yang tu, dalam keadaan binatang tu hidup, yang ni yang disabitkan tu. Matlamat hang nak makan tak boleh menghalalkan cara hang tu yang bercanggah pada hukum. Dia kata, saya ni ustaz, saya nak tolong dia ustaz, dia jatuh rebah, jadi saya pergi teman dia lah, tidur dengan rumah dia semalam. Teman tu bagus, tapi tak kena cara tu. Matlamat hang tu tak kena. Matlamat tu bagus, cara hang nak menyampaikan matlamat tu tak kena. Yang ni kita kena ingat. Jangan sama sekali kita membakar binatang tadi, binatang yang hidup,
Kalau mati tak apalah, katak dulu buatlah apa-apa usaha. Dia tak segak kan. Dah kita nak makan jenis tu, patutnya dah tahu lagu tu tak payah makan lah. Kalau tahu perbuatan tu Nabi tak suka, jangan kita tinggal terus lah. Nah. Itu yang seterusnya. Apa lagi dosa besar kabairnya? Minum arak. Yang ni kita jelaslah, nah kita takkan terlibatlah dengan arak ni. Kalau boleh kita tak mau langsung, tak mau kenal, tak mau rasa. Malam saya ceramah di SIK, satu soalan tanya tengah duduk makan, dia tanya, "Ustaz, selalu soalan ni famous dah, Ustaz. Apa hukum abang betul-betul Ustaz?" Apa dia? "Minum ayak ketum ni boleh ke tak?" Belah sana memang ketum ya. Saya jawab memang tak boleh lah. Saya kata bukan kata ketum tu tak boleh, minum Milo pun tak boleh. Ustaz siapa kata minum Milo tak boleh? Bukan kata Milo, teh pun tak boleh minum, haram. Kalau mudarat, teh dengan Milo pun tak boleh. Bukan nanti ketum. Okey, nak tanya Ustaz, ketum tak mana kebaikan dia? Habis rosak. Rosak apa? Rosak akal, rosak faham diri, tak jelas dah pada masa tu. Maka tak boleh. Ini kita kata tu kena berhati-hati. Sama juga dengan arak ni. Ustaz, arak ni kalau banyak mabuk, minum sikit lah. Dia kata lagu tu. Sikit tak mabuk ke Ustaz? Apa hukum? Haram juga. Ustaz, kalau sikit haram, kalau banyak haram jadah. Aku tu lah nak jawab kat dia tu. Ustaz nak minum juga, orang nak kata tak boleh. Ni tuan-tuan kita jangan langsung terlibat dengan arak. Apa lagi dosa di sini? Dosa orang yang mencuri. Mencuri ni maksudnya apa? Mengambil sesuatu bukan dengan jalan hak dia. Dia ambil harta orang pergi jadi hak milik dia. Yang tu makna mencuri. Dan saya ada juga orang konon dia bertasawuf. Dia kata, orang kata, "Ni abang kenapa ambil kasut saya?" Dia kata, "Tak. Yang ni pun bukan kasut hang. Satu dunia ni Allah punya." Dia kata gitu. "Kasut aku pakai ni pun yang bukan yang aku, kasut yang hang pakai ni pun bukan yang hang. Lalu kita boleh kongsi." Duk jawab lagu tu. Ada juga orang yang buat satu ajaran lagi, dia kata macam ni. Dia boleh berzina, dia boleh bersetubuh dengan bini orang lain. Dia kata pasal apa tak boleh? Kita semua ni kan adik-beradik, Tok Adam tu kan mak ayah kita juga. Dia buat lagu tu. Tak betul tu. Ini tak boleh ni. Makna jangan kita mengambil hak orang dengan jalan mencuri. Dan juga jangan kita memaki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sahabat Nabi ni? Yang beriman dengan Nabi, yang hidup sezaman dengan Nabi, yang pernah berjumpa dengan Nabi. Selagi mana ada 3 kriteria ni kat dia. Ketika dia mati, dia tak murtad. Masa hidup dia lengkap dengan 3 benda ni, maka dia sahabat. Tak boleh kita kata Muawiyah bin Abi Sufyan ni tak bagus lah, itu sahabat Nabi. Sayyidina Ali ni dia silap lah, teruk lah dia. Jangan. Tak boleh hina para sahabat Nabi. Sebab para sahabat Nabi ni jauh kedudukannya, jauh lebih hebat. Dan nombor 1 sahabat yang paling hebat, 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Dalam 10 tu kita utamakan 4 khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Yang ni keutamaan. Baru kita susun yang 6 tu. Talha, Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, apa kita sebut, Zubair bin Awam. Cukup 10. 10 tu lah 10 sahabat yang utama, yang tak boleh kita maki. Lain daripada itu pun, selagi mana dia disebut sahabat Nabi, maka tak boleh kita menghina, memaki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, apa lagi? Sikit lagi ni. Dan memukul orang Islam dengan tiada sebenarnya. Saja-saja pi tibai orang, saja-saja pi bagi sakit hati orang, saja-saja khianat orang, tak boleh. Ini Islam dia tak benarkan. Saja-saja pi tampak kepala budak tu, tak boleh. Dan juga tak boleh dengan jalan nusyuz, isteri yang derhaka kepada suami. Tak boleh juga dengan jalan zihar, menghina isteri dengan menyamakan isteri dengan mahram dia, dengan mahram si suami itu. Dan tak boleh juga yang terakhir, mengumpat-ngumpat ahli ilmi. Dia nampak kawan tu tok guru, dia nampak kawan tu ulama, dia nampak kawan tu wali Allah, duk kata terang mana sangat tu. Dia tahu dia tu ahli ilmi, orang yang banyak ilmu, tapi dia kata ilmu terang tu aku pun boleh. Menghina dosa besar tuan-tuan, bukan dosa kecil ni. Inilah agama mengangkat kita menghormati orang yang berilmu.
Kita hormat tok-tok guru ni lah bahasanya ni. Sebab apa? Kita tak mau ambil reba yang nak kita tanggung esok di padang mahsyar. Bila jadi orang yang melakukan dosa besar, dicop sebagai orang fasik. Tak boleh mengumpat orang ulama ahli ilmu, dan tak boleh juga orang yang cinta kepada Al-Quran, hidupnya membesar-besarkan Al-Quran. Tak boleh, tuan-tuan. Dan lain-lain lagi banyaklah dalam senarai kabair yang disebut hampir 700 oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik tuan-tuan, kita berhenti di sini. Lepas ni kita akan sambung pula tentang kedudukan dosa-dosa kecil. Kita nak tengok lepas ni dosa besar ni, kita kata insya-Allah kita cuba sebaik mungkin kita takkan buat. Baik, kita nak tengok dosa kecil minggu depan, kita buat ataupun tidak dosa kecil ni. Dan kalau buat dosa kecil ni boleh jadi pada fasik ataupun tidak. Maksudnya kita mengekalkan dosa kecil ataupun kita hanya buat sekali. Macam mana kedudukan keadaan dia tadi? Adakah boleh juga membawa kepada kefasikan? Ini sama-sama. Baik, ada apa-apa soalan tuan-tuan? Ya. Baik. Guru. Pahaman. Jadi lagi dah pada guru kita tak pernah suka orang jadi kata kat orang Islam benda tu haram begitu macam semua kata. Macam mana? Saya jawab hal nombor 2 dulu. Kita ustaz duk sebut kerap-kerap sangat arak-arak. Kita tahu lah arak haram. Kan? Perasaan dia sangka macam tu dengan guru macam mana? Maknanya hatinya dalam keadaan tidak bersih bersama dengan guru lagi. Hatinya belum berlapang dada menerima ilmu dengan guru tadi. Memanglah kena sebut benda tadi tu. Kita nak memperingati diri sendiri. Kena ulang sebut. Memang kita tahu dah benda tu haram. Tapi pasal apa nak ulang sebut? Mungkin hari ni kita ingat, kawan kita ingat, orang hak sana tak ingat. Mungkin hari lain orang hak sana ingat, kita pula lupa. Tak tahu ni siapa yang lupa. Jadi kena nasihat secara umum, ulang benda yang sama. Tiba-tiba kita ni benda yang haram tak haram. Ya. Tapi dia menyuka benda yang putih tu, putih semua tak suka kan. Tapi ada tersirat sebaliknya. Kita tahu apa dia punya kiasan tinggi, saya tak nampak tu. Sekarang politik lah. Abang politik. Oh, dia ketika dia berkuliah ni dia cakap tentang politik. Dia punya pembawakan dia politik. Tapi dia menyampai ke keadaan semua Islam semua tak tahu benda tu haram kan. Kita akan memang kita cegah sekarang. Tapi dia sebut juga. Mungkin satu sudut kita tahu, kita semua tahu benda tu hal yang haram, semua kita tahu hak mana pemimpin elok, pemimpin tak elok. Tapi ketika kita nak melaksanakan ketika PRU tu kadang-kadang kalau kita tak diberi peringatan, saya pun jelas semua kita tahu yang mana satu parti yang nak bawa agama, yang mana tak mau agama hanya bawa kekayaan. Kita tahu, tapi kita tak bertindak ke arah tu satu. Yang kedua, bila kita jadi orang yang faham tentang agama, tentang kepimpinan, maka menjadi kewajipan, menjadi tanggungjawab kepada kita terus melaksanakan. Tak payah dah buat pilihan untuk tanya hak mana nak ambil. Betul yang tu. Mungkin pada saya yang ustaz tadi bagi peringatan tu, kita kata sebagai nasihat mudah lah supaya kita dapat laluan. Yang saya nak beri tadi yang soalan yang pertama tu, memang kita kata tak ada cara lain lah, terbuat nanti dengan jalan bakar ya. Yang jalan bakar tu sebenarnya ada cara lain, tapi kita ni nak ambil jalan mudah, jalan senang. Maka kita ambil jalan senang supaya kita tanpa kita mempedulikan larangan agama. Padahal ada cara lain, mesti ada cara lain. Tapi kita tahu hak mudah yang tu, kita nak yang jalan mudah dalam keadaan kita tak mengambil berat soal agama. Itu yang sebenarnya. Ya, nah. Baik, ada lagi siapa nak tambah?
Ya. Ha. Dia tak sama. Dia metafizik tu dia lebih ke arah nombor. Dia nombor ni dia tak ada nas dengan dalil-dalil untuk guru mengaji ilmu firasat berkaitan yang saya sebut tadi tu. Dia satu jalan lagi kalau kita mengaji tentang nama ni, dia ada bahas dia lah tentang keutamaan nama dhammah berbanding nama fathah berbanding nama kasrah, nama depan, nama tengah, nama belakang. Itu kena belajar lah. Dia tak sama dengan metafizik. Metafizik tu dia kalih nombor. Dia congok kod nombor dia, kod tali lahir, yang tu pun tak ada sumber daripada Islam sebenarnya. Ya. Tu kalau jenis kira-kira persen tu dia tak ada, yang tu tak ada sumber dengan Islam. Tapi kalau kita belajar satu lagi yang saya pernah sebut kat tuan-tuan, yang pasal ru'yal ain ni dia lebih bertepatan dengan dalil. Kita melihat nama-nama nabi, melihat nama-nama malaikat, melihat nama-nama kitab, semuanya itu serasi, dan daripada situlah ulama menyatakan makna. Kalau nama macam ni Zakaria, A belakang, apa dia jadi dengan A belakang tu? Za tu fathah tu apa cerita dia? Hidup dia dengan duit, macam mana duit dia? Yang tu dihuraikan dalam ru'yal ain. Yang tu ada bertepatan dengan hukum agama. Baik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asana al-insanu lil ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqih fid din wa 'alhu ta'wil wa hadina ila siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin.